Sirah Maghazi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita dah masuk kepada fasa peristiwa peperangan-peperangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu sirah peperangan Nabi ni dimasukkan dalam satu bab khusus yang disebut sebagai al-maghazi. Iaitu peperangan-peperangan. Dia bukanlah perkara yang tersembunyi ataupun disembunyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idna min syari nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kita pada malam ini untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan jugalah Allah Ta'ala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya. Seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu. Sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah redha tentang amal-amal yang telah kita lakukan. Dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk malam ni perbincangan kita adalah berkaitan tentang sirah maghazi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita dah masuk kepada fasa peristiwa peperangan-peperangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu sirah peperangan Nabi ni dimasukkan dalam satu bab khusus yang disebut sebagai al-maghazi. Iaitu peperangan-peperangan. Dia bukanlah perkara yang tersembunyi ataupun disembunyikan, namun ia adalah perkara yang nyata. Kenapa tuan-tuan? Sebab daripada peristiwa perang ni lah kita akan tengok betapa berkalibernya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi ketum panglima dan betapa rahmahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dan juga rasul sekaligus. Ini antaralah perkara penting untuk kita bicarakan dan terlalu banyak ibrah pengajaran daripada maghazi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut sejarah sirah maghazi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepanjang hayat baginda Nabi di Madinah, maka bermulalah siri-siri peperangan Nabi. Dan dalam rekod sejarah merekodkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melepaskan siri-siri peperangan daripada Madinah keluar kota Madinah ini mencecah hampir 84 perang. Mencecah hampir 84 perang. Sekitar 1 tahun itu puratanya dalam 7 ke 8 peperangan. Okey. Sebab sepanjang Nabi di Madinah sekitar 10 tahun ada 84 perang. Jadi purata 1 tahun hijrah tu lebih kurang 7 ke 8 peperangan yang berlaku pada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar berperang yang disebut sebagai ghazwah, iaitu hanya sekitar 27 ataupun 28 perang. Majoriti peperangan Nabi ni kita tak tahu, majoritinya. Yang kita tahu adalah kebiasaannya seperti perang Badar, antara yang lain perang Uhud, antara yang lain kita kata perang Khandaq ataupun dikenali sebagai perang Ahzab. 3 ni mungkin selalu kita dengar, namun kita pun tak tahu detailnya apa yang telah berlaku dan bagaimana dia berlaku dan bagaimana berakhirnya peristiwa peperangan ni. Namun selepas tu tuan-tuan, ada banyak lagi peperangan yang Nabi terlibat yang mungkin kita pernah dengar, antaranya perang Khaybar, antaranya perang Hunain, antaranya Fatu Mekah, antaranya perang Tabuk dan yang lain. Dan antara peperangan yang saya percaya ramai yang mungkin tak pernah dengar, iaitu antaranya perang Hamratul Asad
Perang Sawik. Ini antara perang gandum nama dia, perang gandum. Ini antara perang yang berlaku sepanjang hayat Nabi. Nabi menjadi ketua panglima perang, namun kita tak menggali dalam lah tentang sirah-sirah maghazi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita dah selesai dah. Kalau tengok menurut Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, dia telah bahagikan sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kepada 4 marhalah. Ada 4 marhalah tuan-tuan. Marhalah pertama adalah marhalah. Ni okey, sebelum tu tuan-tuan. Marhalah dalam kehidupan Nabi ni ada 4. Marhalah pertama adalah marhalah sebelum Nabi jadi Rasul. Dan di situ pun terlalu banyak dan terlalu syarat pengajaran-pengajaran dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendek kata, setiap detik yang Allah Taala telah izinkan peristiwa itu berlaku pada Nabi, semuanya menjadi pengajaran dan semuanya menjadi teladan. Okey. Sebab itulah Allah Taala mengangkat baginda Nabi sebagai uswatun hasanah. Seseorang yang memang mampu untuk kita teladani, untuk kita tiru. Dia bukanlah seseorang yang diciptakan oleh Allah yang sukar untuk ditiru. Tidak, dia adalah uswah. Memang untuk ditiru dan diikuti. Mahalah yang kedua adalah mahalah yang Nabi SAW telah menjadi Rasul. Iaitu Nabi mulakan dakwah kepada ahli keluarga terdekat. Dalam bahasa sirah yang masyhur disebut sebagai dakwah sembunyi-sembunyi. Kemudian pindah kepada marhalah ketiga. Iaitu disebut sebagai marhalah baginda Nabi dakwah secara terbuka ataupun terang-terangan. Dan fasa yang keempat inilah barunya berlakunya marhalah peperangan. Kalau ada orang menuduh memburukkan baginda Nabi SAW, menyebarkan agama dengan mata pedang, sudah tentulah dia tak tahu cerita tentang Nabi. Sebab peristiwa perang ni bukan berlaku pada awal Nabi jadi Rasul, tetapi dia berlaku di fasa akhir sebelum kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan tuan-tuan akan tengok nanti ada beberapa dalil yang kita akan jumpa yang mana Allah Taala sebutkan setiap kali peperangan Nabi ni dia mesti ada sebab dan musabab dia. Dia tak boleh Nabi tiba-tiba keluar dan Nabi tiba-tiba menyerang, tak dibenarkan. Sebab setiap perkataan jihad iaitu berperang di jalan Allah ni diikat dengan perkataan fi sabilillah, iaitu berperang di jalan Allah. Perkataan fisabilillah itu dia meletakkan ada adab dan ada syarat dia. Dia tak boleh langgar. Kalau langgar, maka jihad itu hanya sekadar perang, tetapi dia bukan lagi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Okey? Baik. Jadinya tuan-tuan, Nabi SAW selepas baginda Nabi hijrah, baginda Nabi SAW pada tahun pertama hijrah, Nabi sampai ke kota Madinah pada bulan Rabiul Awal. Okey, ini maklumlah tuan-tuan. Pada bulan Rabiul Awal. Perang yang pertama berlaku dalam hidup baginda Nabi SAW ini adalah bermula pada bulan Ramadan. Sekitar 6 bulan selepas hijrah. Maksudnya Nabi dihijrah 27 Safar. Nabi SAW sampai dekat kota Madinah bulan Rabiul Awal. Nabi mula berperang adalah pada bulan Ramadan. Ada fasa 6 bulan dekat situ. Di dalam fasa itulah ada beberapa wahyu yang turun pada Nabi. Antaranya wahyu yang Allah izinkan baginda Nabi untuk keluar berperang. Baru Allah izinkan. Itu pun ada beberapa peristiwa yang kita dah bincang sebelum ni tuan-tuan. Iaitu Nabi telah mengalami antaranya iaitu Nabi dan para sahabat dalam keadaan kerisauan. Sebab orang Quraisy mengugut baginda Nabi dan orang-orang Madinah ni ingin melakukan serangan secara mendadak. Dalam riwayat sejarah mengatakan para sahabat Nabi ni setiap malam mereka akan duduk di luar rumah Nabi SAW untuk buat kawalan. Sebab takut Nabi diserang secara mendadak pada setiap malam. Sampailah ada satu wahyu turun yang mengatakan baginda duduk di bawah jaminan perlindungan Allah. Barulah Nabi kata pada para sahabat, pulanglah. Aku dah duduk di bawah jaminan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tuan-tuan, 6 bulan tu sahabat-sahabat baginda Nabi ni duduk dalam keadaan kebimbangan, takut diserang secara mendadak. Kedua, adanya ugutan-ugutan yang berlaku antaranya daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini pun berlaku ugutan. Yang ketiga iaitu ugutan daripada luar kota Madinah
Ini berlaku kepada sahabat Nabi, iaitu Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az bila dia dah menjadi sahabat baginda Nabi, telah memeluk agama Islam, dia pernah buat ibadah umrah di kota Madinah. Di kota Mekah. Dia keluar daripada kota Madinah, pergi buat umrah di kota Mekah. Dan dia ni ada kawan baik dia yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni adalah tuan kepada Bilal bin Rabah. Ni musyrikin Quraisy. Umayyah bin Khalaf ni kawan baik kepada Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az sahabat Nabi. Umayyah bin Khalaf ni bukan sahabat, dia ni orang musyrikin. Tapi Sa'ad bin Mu'az dengan Umayyah bin Khalaf ni kawan baik daripada dia sebelum Islam lagi. Jadi bila Sa'ad bin Mu'az ni dah masuk Islam, dia pergi ke Mekah dan dia minta bantuan kawan dia ni lah, Umayyah bin Khalaf, supaya dia dapat buat tawaf di Kaabah dalam keadaan jaminan keselamatan daripada Umayyah bin Khalaf. Sebab dia dah masuk Islam kan tuan-tuan. Jadi ada kita kata perselisihan lah dari sudut orang Mekah untuk menerima orang Islam daripada Madinah. Tapi sebab atas dasar persahabatan, dia ada perlindungan. Namun pada malam dia buat tawaf tu, dia bertembung dengan Abu Jahal. Dan Abu Jahal telah lontarkan beberapa ugutan kepada Sa'ad bin Mu'az. Dan itu antara peristiwa yang direkodkan pada awal hijrah, sehinggalah Allah turunkan keizinan untuk baginda Nabi keluar berperang. Okey? Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Quraisy terlalu takut dengan hijrahnya Nabi? Kalau kita fikir secara logik tuan-tuan, Nabi SAW duduk di dalam kota Mekah, orang Mekah tak suka. Sebab bagi dia Nabi SAW ni mengganggu agama musyrikin Quraisy, mengganggu, mengancam agama mereka. Jadi Nabi SAW keluar kota Mekah. Sepatutnya mereka gembiralah. Sebab orang yang dia tak suka dah keluar daripada kota Mekah. Sepatutnya. Tapi tak tuan-tuan. Orang Mekah, Nabi keluar daripada kota Mekah, lagi dia bimbang. Kalau boleh dia nak baginda Nabi duduk di dalam kota Mekah. Sebab itu bila Nabi hijrah ke kota Madinah, mereka masih lagi mengugut baginda Nabi SAW, mengancam. Bahkan sampai mereka rasa untuk berperang. Dan akhirnya berlaku perang. Kenapa tuan-tuan? Menurut para ulama sirah, kerana ada 3 perkara yang paling penting. Yang ini yang menjadi kebimbangan kepada Quraisy. Apa dia? Pertama, iaitu orang Quraisy bimbang dengan kedudukan agama berhala mereka. Sebab bagi dia, baginda Nabi SAW keluar daripada kota Mekah, baginda Nabi sudah keluar daripada bawah kuasa orang Quraisy. Jadi Nabi akan bina satu pusat dakwah yang paling kukuh lah. Dan dia tahu baginda Nabi akan perhebatkan lagi dakwah. Dan dia takut ramai kalangan orang Arab nanti terpengaruh dengan dakwah baginda Nabi, maka akan kuranglah orang yang menyokong agama Quraisy. Ini adalah yang dirasakan oleh orang Quraisy. Sebab tu orang Quraisy bimbang dengan hijrahnya baginda Nabi SAW. Yang kedua, yang paling mereka bimbang lagi adalah dari sudut ekonomi. Sebabnya kota Madinah ini berada di lokasi yang paling strategik. Dia berada di utara Mekah. Dan kita tahu orang Mekah ni hasil ekonominya adalah hasil perdagangan. Sama ada ke Yaman ataupun ke Syam. Dan menurut ulama sejarah tuan-tuan, iaitu perdagangan orang Quraisy ke Yaman dan ke Syam yang paling menguntungkan, 3/4 pendapatan orang Mekah ini adalah perdagangan di Syam. 1/4 sahaja keuntungan datang daripada perdagangan di Yaman. Jadi yang inilah yang membuatkan orang Quraisy bimbang. Sebab bila Nabi duduk di tengah-tengah antara Mekah ke Syam, sudah tentulah baginda Nabi SAW akan membuat sekatan perdagangan. Dan itu memang berlaku. Dan itulah langkah pertama yang Nabi buat setelah Allah izinkan baginda Nabi keluar berperang. Nabi buat sekatan perdagangan. Semua laluan dagangan Quraisy ke Syam, semuanya ditutup oleh baginda Nabi SAW. Ketiga, yang paling orang Quraisy lagi bimbang tuan-tuan, iaitu dia tahu baginda Nabi SAW akan bergabung dengan Aus dan juga Khazraj. Aus dan Khazraj ni adalah bangsa Arab, Jazirah Arabiyah yang paling terkenal sebagai bangsa perang. Bangsa yang hati keras, yang memang mereka ni akan sanggup buat apa sahaja untuk berperang. Dan terbukti mereka ni adalah bangsa perang sebab mereka bukan pernah berperang dengan luar daripada kota Madinah. Bahkan mereka tergamak
pernah membunuh sesama ahli keluarga mereka. Kita tahu tuan-tuan, Aus dan Khazraj ni merupakan adik-beradik. Dan dia ni adalah datang daripada keluarga yang sama, Aus dan Khazraj ni. Dan mereka, di antara mereka pun berlaku peperangan dan pergaduhan. Di dalam riwayat sejarah menyebutkan tuan-tuan, perang yang berlaku antara Aus dan Khazraj ni adalah mencecah ratusan tahun dan dikenali sebagai Perang Fijar. Perang Fijar, iaitu bersiri-siri peperangan mereka dan peperangan di antara adik-beradik ataupun kita istilahkan sebagai perang saudara. Jadi gabungan Nabi kepada orang Ansar, orang Quraisy maklum, baginda Nabi akan lebih hebat ketenteraan dia, kuasa dia. Sebab apa? Dia bergabung dengan bangsa perang. Orang Mekah bangsa ahli politik, minta maaf. Orang Mekah ni adalah kita kata ahli korporat tuan-tuan. Manakala orang Madinah ni adalah bangsa perang, gabungan ni adalah gabungan yang sempurna. Ada orang yang akan jaga keselamatan negara dan ada orang yang akan membangunkan negara. Ini antara dua gabungan yang sempurna. Sebab itulah Madinah ni dia berkembang dengan sangat pantas. Bayangkan tuan-tuan, Perang Badar berlakon tahun kedua Hijrah, yang keluar berperang hanya seramai 300 orang. 300 orang. Tetapi tuan-tuan, apabila baginda Nabi SAW melaksanakan ibadah haji, Nabi telah membawa 150,000 orang. 150,000 orang untuk laksanakan Hajjatul Wada'. Tuan-tuan bayangkan berapa kali ganda tuan-tuan. Dalam tempoh 10 tahun, punyalah ramai orang yang beriman kepada baginda Nabi SAW. Sebab ini antara formula awal dia. Okey. Jadi orang Quraisy bimbang dengan 3 sebab ni. Jadinya tuan-tuan, bila Allah dah izinkan baginda Nabi keluar berperang, maka Nabi SAW telah melancarkan tahun pertama hijrah itu adalah dengan tiga sariyah. Dalam peperangan Nabi ni disebut ada 3 perkara. Pertama namanya Ghazwah, satu lagi yang kedua namanya Sariyah, dan yang ketiga namanya Ba'ath ataupun disebut sebagai Bi'athah. Ada 3 benda ni. 3 ni dia duduk di bawah istilah perang. Tapi 3-3 ni tak sama maksud dia. Kalau disebut sebagai Ghazwah, itu artinya Nabi turun ke lapangan medan perang dan Nabi menjadi ketua panglima perang. Nabi jadi ketua panglima perang. Dan tuan-tuan pun maklum tuan-tuan, di tanah air kita ni hanya ada beberapa orang sultan yang pernah menjadi ketua panglima perang. Ini berlakulah. Dan dia menjadi sultan pada hari ini. Ada beberapa negeri tuan-tuan. Ini antara yang dilakukan oleh baginda Nabi, dan sultan-sultan ini pun mengikutilah apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Mereka turun ke medan perang. Dalam istilah sejarah disebut sebagai Ghazwah. Mana-mana peperangan yang Nabi hadir, Nabi jadi ketua panglima, namanya Ghazwah. Dan dia ada lebih kurang 28 Ghazwah. Ada 84 tadi tuan-tuan, 28 daripadanya dipanggil Ghazwah, iaitu perang yang Nabi hadir. Baki daripadanya tuan-tuan disebut sebagai Sariyah. Sariyah ini juga adalah perang, tapi adalah perang yang Nabi tak hadir. Ketua panglimanya adalah dipimpin daripada kalangan para sahabat. Nabi hanya mencetus saja, Nabi hanya memberi arahan. Ketua panglima dalam siri-siri perang ni adalah daripada kalangan sahabat, maka dipanggil sebagai Sariyah. Yang ketiga dipanggil sebagai Bi'athah ataupun Ba'ath. Ba'ath ni ada 2 sahaja tuan-tuan. Okay? Dan ini adalah satu delegasi yang Nabi utuskan bukan untuk berperang, tetapi ada misi-misi yang tertentu. Okay? Ada 2 sahaja. Tapi semuanya dirangkumkan, diduduk dalam satu bab namanya Maghazi. Siri-siri peperangan baginda Nabi SAW. Okey. Tahun pertama hijrah tuan-tuan, Nabi SAW masih lagi menyusun pengurusan di kota Madinah. Jadinya baginda Nabi tak terlibat dengan perang. Namun Nabi telah melancarkan ada 3 sariyah. Dan 3 sariyah ni berlaku secara berturut-turut, iaitu Ramadan, Syawal, dia berlaku pada bulan Ramadan, dia berlaku pada bulan Syawal, dan dia berlaku pada bulan Zulkaadah. Ini ada 3 siri peperangan yang Nabi SAW hantar. Dan 3-3 ni dipanggil sebagai Sariyah.
Okay, bila sebut Sariyah, tuan-tuan maklum, artinya Nabi tak keluar berperang. Kenapa Nabi tak keluar perang, tuan-tuan? Sebab Nabi SAW masih lagi menyusun organisasi di kota Madinah. Kita baru sampai, tuan-tuan. Kita baru saja nak mengurus negara pertama kali. Jadi banyak perkara yang perlu diuruskan. Tapi dalam masa yang sama, isu-isu ketenteraan perlu kena jalan seiring. Maka Nabi SAW hantar para sahabat yang layak untuk keluar berperang. Okey. Soalan yang timbul, tuan-tuan, kenapa baginda Nabi SAW pergi perang? Kenapa baginda Nabi SAW lancarkan peperangan? Menurut para ulama sirah, tuan-tuan, Nabi SAW melancarkan peperangan ni atas dua sebab. Pertama, iaitu baginda Nabi SAW hendak sedarkan orang Quraisy, iaitu pertama, sedarkan dari sudut yang mereka itu sesat. Nabi nak bagi tahu yang mana mereka itu berada dalam keadaan kesesatan. Sebab itu Nabi lancarkan perang tu. Sebab peperangan di sini adalah perang yang membawa iman. Tuan-tuan kena ingat, perang yang Nabi bawa ni adalah perang yang membawa iman, dan perang itu menjamin keamanan. Sebab itu Nabi SAW dia tak buat kerosakan, dia tak berbunuh-bunuh, tuan-tuan. Dia melakukan dengan penuh, ada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Okay. Jadi Nabi lakukan siri peperangan ni, pertama adalah untuk sedarkan Quraisy, mereka berada dalam kesesatan. Yang kedua, Nabi SAW lancarkan peperangan ini untuk bagi tahu pada orang Quraisy ekonomi Mekah dalam keadaan bahaya. Sebab semua laluan dagangannya akan ditutup oleh baginda Nabi SAW. Bila berlaku dua perkara ni, tuan-tuan, maka orang Madinah, orang Islam Madinah menjangkakan orang Quraisy akan buat 4 perkara. Ni punyalah bijaksananya Nabi, tuan-tuan. Setiap apa yang dirancang mestilah adalah perkara yang sangat-sangat teliti. Okey, jadi Nabi, tuan-tuan, dia buat perang ni sebab 2 perkara. Dan dia mengharapkan orang Quraisy akan respon kepada siri peperangan ni dengan 4 perkara. Apa dia? Iaitu disebutkan baginda Nabi SAW menjangkakan bila kita hantar siri-siri peperangan ni, orang Quraisy tersedar dan orang Quraisy akan mengambil langkah yang paling selamat, iaitu langkah berdamai. Okey? Pergi perang ni bukan untuk berperang berbunuh, tuan-tuan, tapi adalah untuk mengancam saja, untuk memberi ugutan saja. Tutup ekonomi, luang-ruang ekonomi ni untuk mereka rasa gerun dan mereka akan buat ikatan perdamaian. Dan ini berlaku di dalam kamp orang-orang Quraisy, yang mana orang Quraisy berbincang di antara mereka, kita nak berdamai atau kita nak berperang. Abu Jahal yang digelar oleh baginda Nabi SAW sebagai hadza fir'aun hadhil ummah, ini Fir'aun umat aku, Abu Jahal, tuan-tuan. Dia kata kita perang. Ini Abu Jahal. Sedangkan ada ruang ketika itu berdamai ataupun berperang. Tapi mereka memilih untuk berperang. Okay? Nabi buat siri perang sebab Nabi harapkan mereka gerun dan mereka ingin mengikat perdamaian. Kedua, baginda Nabi SAW mengharapkan juga asbab mereka takut dengan siri-siri peperangan Nabi ini menyebabkan orang Mekah ini akan membatalkan hasrat memerangi orang Islam. Sebab orang Mekah ni bukan bangsa perang, dia bangsa korporat, tuan-tuan. Dia tak pandai berperang. Sebab itu perang yang digelar oleh para ulama sejarah, orang Mekah ni dia perang tak ada strategi. Dia perangnya adalah gempur dan undur. Itu istilah dia. Gempur dan undur. Kalau main bola tu, tuan-tuan, daripada striker dengan back semua main depan. Semua naik. Nanti orang serang semua turun, tuan-tuan. Dia tak ada formasi. Itu style orang Mekah berperang sebab dia bangsa korporat. Okay? Dia tak ada pahlawan-pahlawan dia yang kita kata yang berkelayakanlah di medan perang. Okey. Yang kedua tadi, tuan-tuan, Nabi mengharapkan orang Mekah membatalkan hasrat untuk memerangi umat Islam. Ketiga, Nabi juga mengharapkan orang Quraisy respon dengan siri-siri peperangan Nabi ni. Kalau mereka tak batalkan hasrat memerangi umat Islam, paling tidak dia tak halang orang lain untuk memeluk agama Islam. Kalau ada orang yang ingin kembali ke jalan Allah, jangan halang. Ini antara sebab. Dan yang keempatnya, iaitu Nabi mengharapkan orang Quraisy menghentikan penyiksaan kepada orang-orang Islam yang masih lagi tinggal di kota Mekah.
Okey, empat perkara inilah menjadi sebab kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melancarkan siri-siri peperangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita bincang terus tuan-tuan. Perang yang pertama yang berlaku dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutkan tadi tuan-tuan, tahun pertama hijrah adalah tahun yang baginda Nabi SAW hanya hantar 3 siri peperangan. 3 ni tuan-tuan, dia belum berlaku lagi perang Badar. Tak berlaku lagi perang Badar. Kalau tuan-tuan baca riwayat sejarah tuan-tuan, perang Badar ni adalah perang yang ke-9. Perang Badar ni perang yang ke-9. Sebelum berlaku perang Badar, ada 8 peperangan yang berlaku. Ada 8 peperangan. Kenapa ada 8 perang tuan-tuan? Kita ingat Nabi ni terus masuk perang Badar? Tak. 8 peperangan ni kita kena ingat. 8 perang ni dia banyak hikmah dan banyak sebab lah. Antara yang kita sebut tadi, sebabnya adalah, kita bincang satu-satu tuan-tuan. Perang yang Nabi lancarkan 8 perang sebelum perang Badar ni tuan-tuan, hikmah yang paling utama sekali, iaitu inilah latihan ketenteraan kepada para sahabat. Khususnya sahabat daripada kalangan muhajirin, orang Mekah. Orang Mekah tak pernah berperang tuan-tuan. Okay? Dia ni bangsa Mekah, dia bukan orang Madinah. Orang Madinah ni terlibat peperangan dengan Nabi adalah pada peristiwa Badar. Kerana apa? Sebab mereka terikat dengan perjanjian Aqabah. Mereka hanya memberi jaminan perlindungan pada Nabi hanya dalam kota Madinah. Luar kota Madinah, kita tak akan jamin perlindungan pada Nabi SAW. Itu je perjanjian awal. Jadi, 8 siri perang ni, semua orang muhajirin sahaja yang turun ke medan perang. Dan kenapa berlaku 8 ni? Ada banyak sebab. Tapi sebab yang utama adalah sebagai latihan ketenteraan. Macam mana nak susun strategi, melatih keberanian, melatih angkat senjata, melatih macam-macam yang Nabi ajarkan kepada para sahabat baginda Nabi SAW. Okey, kita tengok tuan-tuan, Sariyah yang pertama, iaitu disebut sebagai Sariyah Saiful Bahar. Okey, dikenali sebagai Sariyah Saiful Bahar. Ketua Panglima Sariyah ni tuan-tuan yang mula-mula Nabi lantik adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, iaitu pakcik baginda Nabi SAW. Dan yang keluar ketika itu tentera Nabi ni kecil saja bilangannya, sekitar 30 tentera. Dan semua tentera ni adalah daripada kalangan orang Mekah. Di sini tuan-tuan ada beberapa pengajaran. Apa dia? Pertamanya tuan-tuan, pengajarannya baginda Nabi SAW sekalipun tak dapat keluar berperang sebab Nabi terpaksa menyusun organisasi di kota Madinah tuan-tuan, Nabi tetap menghantar kalangan ketua panglima perang ini adalah daripada kalangan ahli keluarga Nabi yang paling terdekat. Nabi hantar yang paling terdekat. Dalam bahasa lebih mudah tuan-tuan, Hamzah ni dia merupakan bayang-bayang bagi baginda Nabi SAW. Kenapa kita kata bayang-bayang? Sebab Hamzah dengan Nabi SAW ni hubungannya paling akrab, paling rapat dan paling akrab. Beza umur Hamzah dengan Nabi ni adalah sekitar 3 tahun. Dan Nabi dengan Hamzah ni tuan-tuan, dia membesar sama-sama. Dia bukan sekadar berpangkat pakcik dengan anak saudara tuan-tuan, tetapi dia juga merupakan adik-beradik susuan. Sebab dia disusukan oleh ibu susuan yang sama yang bernama Thuwaibah. Thuwaibah ketika itu merupakan hamba kepada Abu Lahab, merupakan juga pakcik Nabi dan adik-beradik kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Okay? Jadi tuan-tuan boleh bayangkan hubungan Nabi dengan Hamzah ni sangat-sangat akrab. Jadi Nabi SAW dia ingin membina kepercayaan dalam kalangan para sahabat. Kita duk seru perang dan kita kata jihad ni matinya adalah mati syahid. Tiba-tiba yang keluar perang ni tuan-tuan bukan kalangan keluarga kita. Yang pergi ni semua orang-orang luar je tuan-tuan. Mungkin orang akan timbul keraguan. Dia ni cakap tak serupa bikin lah. Katanya perang ini untuk kejar syurga Allah. Tengok yang keluar perang orang lain. Dia tak keluar perang, keluarga dia pun tak keluar perang. Keluarga dia reservekan pula. Jadi Nabi SAW memang walk the talk. Iaitu Nabi lantik daripada kalangan ahli keluarga yang paling terdekat. Okay? Untuk membina kepercayaan dalam kalangan kaum muslim ini, yang mana ini adalah perkara yang sangat-sangat dituntut oleh syarak pada waktu tersebut. Jadi keluarlah Hamzah bersama dengan orang-orang muhajirin, orang Mekah. Untuk apa tuan-tuan? Okay, misi dia mudah je. Misi dia adalah untuk buat sekatan perdagangan kepada orang Quraisy. Orang Quraisy baru keluar daripada kota Mekah, baginda Nabi SAW arahkan para sahabat duduk di laluan dagangan namanya Saiful Bahar. Okay, namanya Saiful Bahar. Buat
halangan dekat situ bukan untuk apa tuan-tuan? Untuk menakut-nakutkan orang Quraisy. Sebenarnya ekonomi mereka dah terancam. Maksudnya mereka bukan lagi berdagang dengan dalam keadaan senang hati dah. Tidak. Mereka berdagang dalam keadaan ketakutan. Sebab itu nanti tuan-tuan akan jumpa satu lagi waktu nanti, iaitu sampai tahap orang Quraisy hilang arah. Dan mereka tak berdagang melalui dagangan biasa, tapi mereka melalui jalan Iraq, jalan yang lebih jauh lagi. Dan itu sangat-sangat berbahaya sebab laluan itu tak pernah diterokai oleh orang-orang Mekah. Itu antara tujuan awal Nabi nak buat sekatan perdagangan. Dalam bahasa moden sekarang tuan-tuan, kita istilahkanlah satu negara yang kukuh, yang kuat ni, antara cara dia untuk ganggu negara yang lain, melemahkan negara lain, kita buat serangan trade war lah, perang dagangan. Kita buat perang dagangan. Kita sekat kita punya ekspor import kita, kita tak labur dekat negara sekian, kita ganggu ekonomi dia. Tujuan dia untuk lumpuhkan ekonomi sesebuah negara yang kita tak suka. Okey, ini antara strategi yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Baik, di dalam peperangan ni tuan-tuan tak berlaku perang. Okey, tak berlaku perang. Sebab tujuan asal dia memang untuk buat sekatan sahaja. Dan pasukan tentera Islam ketika itu bertembung dengan rombongan dagangan yang dipimpin oleh Abu Jahal sendiri. Okey, Abu Jahal dengan Hamzah ni bertembung. Abu Jahal ketika itu dia bawa dagangan nak pergi ke Syam. Hamzah bertembung dengan Abu Jahal, tapi tak berlaku peperangan. Kenapa tak berlaku peperangan? Sebab waktu itu ada seorang lelaki namanya Majdi bin Amru al-Juhaini. Majdi bin Amru al-Juhaini ni dia juga merupakan sekutu kepada Quraisy dan dia juga adalah sekutu kepada Madinah. Kita pendek cerita tuan-tuan. Kalau istilah hari ini tuan-tuan, kalau orang bisnes ni dia tak boleh bergaduh. Orang bisnes ni dia kena kawan baik dengan semua orang. Dia kalau tidak takut dia terhimpit. Jadi dia ni sebabkan kawan dengan Quraisy, dia kawan dengan orang Madinah tuan-tuan. Jadi jalan paling mudah dia meleraikan. Dia meleraikan. Tolonglah jangan berperang dekat sini bla bla bla. Akhirnya tak berlaku peperangan. Tapi misi Islam berjaya tak? Berjaya. Sebab misi kita adalah menghalang laluan dagangan. Kita bukan nak bergaduh, kita nak berperang sebab kita senjata tak banyak. Waktu tu mereka tak memiliki senjata yang lengkap, tak cukup tuan-tuan. Tapi misi tercapai sebab kita berjaya menghalang dagangan Abu Jahal. Okey, selesailah tuan-tuan syariah pertama. Kita tak bincang panjang-panjang tuan-tuan sebab dalam riwayat sejarah dia hanya rekod ringkas-ringkas saja. Perang yang kedua tuan-tuan disebut sebagai perang Sariyah Rabi'. Okey, Sariyah Rabi'. Ataupun dikenali sebagai Sariyah Ubadah Al-Harith bin Al-Muttalib. Okay, namanya Sariyah Ubaidah Al-Harith bin Al-Muttalib. Baik. Dalam Sariyah ni tuan-tuan, dia dihantar oleh baginda Nabi SAW bersama dengan 60 orang muhajirin. Ada 60 orang muhajirin. Tadi 300, kali ini 60 orang muhajirin. Okey. Baik, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau atas perhatian saya tuan-tuan, saya buat sedikit penyelidikan tuan-tuan. Tahun pertama hijrah ni, semua Sariyah yang Nabi hantar, semuanya adalah di sebelah barat Madinah. Semuanya di sebelah barat Madinah. Nabi hantar di Saiful Bahri. Kemudian Saiful Bahri ni dia berada di kawasan barat, barat Madinah. Kalau tuan-tuan tengok peta, dia betul-betul sebelah barat Madinah. Kemudian Nabi hantar perang yang kedua, nama dia Sariyah Rabi'. Rabi' ni dia di barat Madinah tapi dia bahagian barat daya. Okey, dia di bahagian barat daya. Ini namanya Sariyah Rabi'. Dan yang ketiganya ada satu lagi Sariyah namanya Sariyah Al-Kharar, pun berlaku di kawasan barat. Kenapa tuan-tuan? Di sini memang jelas strategi Nabi SAW ada dua. Satu, Nabi nak Nabinya strategi ada tiga. Satu, Nabi nak tutup semua laluan dagangan. Sebab ini adalah checkpoint laluan dagangan Quraisy. Kharar, Saiful Bahri dengan Rabi'. Ini memang laluan memang mereka lalu. Jadi tiga laluan ni Nabi tutup. Semua Nabi tutup. Okey. Yang kedua, baginda Nabi SAW tak sekadar tutup, Nabi juga nak tunjukkan kekuatan ketenteraan kerajaan Madinah. Kita bukan satu kerajaan baru, tapi kita adalah kerajaan baru yang kuat.
Jadi Nabi hantar tentera-tentera ni nak tunjukkan kami negara yang memiliki ketenteraan. Dan ketenteraan kami bukan sebarang lah. Ni kami punya ketenteraan. Jadi strategi Nabi tercapai. Orang Mekah mula rasa runsing dan bimbang dengan tentera-tentera baginda Nabi SAW. Jadi secara tak langsung tuan-tuan, orang Mekah mula rasa yang mana tentera Islam ni kuat. Okey, kuat. Yang ketiga pula tuan-tuan, baginda Nabi SAW lancarkan syariah ni ada 3 ni. Yang ketiga adalah untuk ikat perjanjian damai. Sebab misi Nabi ni perang kerana iman, dakwah lah. Jadi di samping mereka ni pergi ke lokasi-lokasi ni untuk buat sekatan, dalam masa yang sama Nabi akan dakwah kepada orang-orang tempatan. Nabi akan dakwah. Kalau mereka terima dakwah, alhamdulillah. Kalau mereka tak dakwah, akan ada perjanjian damai. Sebab zaman tu tuan-tuan, mereka ni berpecah-pecah. Masing-masing selfish lah. Okay? Masing-masing bawa diri masing-masing. Kita ada kampung kita kerajaan kita. Kampung kita kerajaan kita. Jadi sekarang ni dia dah mula bersekutu. Jadi Nabi beri jaminan ada perjanjian damai. Tujuan dia apa tuan-tuan? Tujuan memang jelas. Tujuan dia, selepas ini tentera Islam tak perlu lagi runsing untuk duduk dekat lokasi ni. Tak perlu buat roblok lagi dekat lokasi ni. Sebab apa? Sebab lokasi-lokasi ni orang tempatan sudah menjadi sekutu kerajaan Islam Madinah. Nabi buat strategi serampang 2 mata. Ni bukan serampang 2 mata tuan-tuan. Serampang bermata-mata dah ni. Memang banyak Nabi punya strategi baginda Nabi SAW. Okey, kita tengok syariah yang kedua adalah syariah Rabi'. Nabi menghantar Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muttalib. Siapa Ubaidah tuan-tuan? Ubaidah ni adalah merupakan sepupu Nabi dan dia juga adalah sahabat Nabi. Dia ni datang daripada keluarga Nabi juga, iaitu keluarga Bani Hashim. Nabi duduk di bawah keluarga Hashim tuan-tuan. Manakala yang Ubaidah ni dia duduk di bawah keluarga Al-Muttalib. Kalau tuan-tuan tengok nama Nabi SAW, Nabi ni Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Syaibah. Syaibah ni adalah nama sebedar kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu nama gelaran dia tuan-tuan. Nama sebenar Abdul Muttalib ni adalah Syaibah. Dan Syaibah ni adalah bin Amru. Amru ni nama sebenar kepada moyang Nabi yang digelar Hashim. Kita selalu dengar nama Abdul Muttalib bin Hashim. Kalau ikut nama sebenar mereka adalah Syaibah bin Amru. Hashim ni ataupun nama sebenarnya Amru, dia ada seorang adik namanya Al-Muttalib. Sebab itu kalau tuan-tuan ingat lagi dulu kita pernah bincang, waktu Nabi dan para sahabat diboikot oleh orang Quraisy selama 3 tahun berturut-turut tu tuan-tuan, siapa yang diboikot oleh Quraisy? Inilah keluarga ni. Keluarga Al-Muttalib dan keluarga Hashim. Jadi Ubaidah yang jadi ketua panglima ni tuan-tuan adalah daripada keluarga Al-Muttalib. Ini keluarga Nabi SAW. Artinya tuan-tuan, Nabi tetap melantik daripada kalangan keluarga. Bukan kamu ni keluarga saya, kroni saya, kamu dapat privilege. No. Lagi kamu dekat dengan saya, kamu duduk sebagai frontliner lah. Sebab kita punya misi kita jelas. Kita nak redha Tuhan dan kita mengharapkan mati syahid, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi Nabi hantar Ubaidah bin Al-Harith. Di dalam peperangan ni tuan-tuan, mereka bertembung dengan Abu Sufyan. Yang waktu itu Abu Sufyan pun ingin bawa dagangan dia nak pergi ke Syam. Sama juga. Nabi hantar. Tadi Abu Jahal gagal. Jadi bulan berikutnya, bulan Syawal, berlaku lagi satu dagangan daripada Mekah ke Syam. Nabi hantar lagi roblok, iaitu dihalangnya Abu Sufyan. Abu Sufyan masih lagi gagal tuan-tuan. Okay? Dan waktu ni tuan-tuan, orang Mekah mula rasa marah. Sebelum ni, diorang tak dapat berdagang, tak dapat keuntungan. Hantar Abu Sufyan pun tak dapat berdagang. Apa yang berlaku tuan-tuan? Mereka hanya berbalas, kita kata berbalas anak panah lah. Saling memanah di antara mereka. Ada kematian tak? Tidak berlaku kematian. Tapi hanya berbalas. Sebab apa? Orang Mekah mula rasa marah. Kita dah tak dapat berniaga bulan lepas, bulan ni pun tak dapat berniaga. Apa cerita ni kan? Jadi rasa bimbang tu sebab ekonomi mereka tak dapat berkembang. Jadi mereka mula berbalas anak panah. Okey? Ini berlaku pada perang yang kedua. Perang yang ketiga pula tuan-tuan, iaitu disebut sebagai Sariyah Al-Kharar. Sariyah Al-Kharar ni tuan-tuan adalah sariyah yang berlaku pada bulan Zulqa'dah.
Dan Sariyah ni dia berlaku juga di sebelah barat. Cumanya ketua panglima baginda Nabi SAW kali ni Nabi lantik daripada kalangan sahabat, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey. Kenapa Nabi lantik Sa'ad bin Abi Waqqas? Sebab dalam perang sebelum ni, iaitu Sariyah Rabi', Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia menonjol sifat kepahlawanan dia. Dia tunjuk. Sebab sebelum ni dua Sariyah yang Nabi hantar, Nabi tak nampak ciri-ciri kepahlawanan dalam kalangan orang Mekah. Sebab orang Mekah tak pernah berperang. Tak pernah berperang. Jadi Nabi tak nampak watak-watak ahli perang ni dalam kalangan orang Mekah. Jadi strategi Nabi, kita hantar daripada kalangan keluarga. Tapi bila berlakunya berbalas anak panah tadi dalam perang yang kedua tu, nampak orang yang paling berani dan ada ciri-ciri kepahlawanan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Nabi memberikan jawatan pada orang yang betul-betul ada kelayakan. Sebab itu perang yang ketiga terus Nabi angkat Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai ketua panglima perang. Okey, Sa'ad bin Abi Waqqas ni tuan-tuan, dia menjadi ketua panglima baginda Nabi SAW. Dan dia ni terkenal. Kalau ahli keluarga mereka ni tuan-tuan, memuji-mujilah, berbangga-bangga dengan datuk dia ni, iaitu Sa'ad ni adalah orang pertama yang melancarkan anak panah di dalam peperangan Islam. Kalau kita fikir tuan-tuan, takkanlah benda ni pun nak dapat anugerah kan? Takkanlah benda ni pun nak rasa bangga. Saya mudahkan contoh macam ni tuan-tuan. Saya mudahkan macam ni. Bayangkan, tanah air kita 31 Ogos tahun 57 berlakunya peristiwa kemerdekaan. Datuk kita ataupun moyang kita tuan-tuan, dia terlibat menjadi salah seorang orang penting yang terlibat dalam peristiwa kemerdekaan. Apa kita rasa tuan-tuan sebagai anak cucu? Kita rasa bangga sebab ada air tangan daripada keluarga kita yang terlibat membebaskan tanah air. Macam itulah keluarga Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka berbangga-bangga dengan datuknya ni sebab datuknya ni lah orang pertama yang pernah melepaskan anak panah di dalam peperangan Islam. Kalau tuan-tuan boleh baca dalam sejarah Islam ni tuan-tuan, bila sebut nama Sa'ad bin Abi Waqqas, dia terkenal dengan dua perkara. Pertama, dia ni terkenal ketokohan dia melepaskan anak panah pertama. Dan yang kedua, dia terkenal sebagai orang yang memiliki doa yang paling mustajab. Dan dia menjadi tanda tanya dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebab Sa'ad ni dia terkenal dengan doa yang mustajab. Sangat mustajab doa dia. Sehingga kan tuan-tuan, kalangan sahabat-sahabat Nabi pernah tanya kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, kenapa doa kamu mustajab? Tidak pada sahabat-sahabat yang lain, sedangkan Nabi ada sahabat besar, Abu Bakar, Umar, Osman dan yang lain-lain. Kenapa doa Sa'ad ni makbul? Sangat-sangat mustajab." Sa'ad pun tak tahu. Dia pun tak ada rahsia. Tidak ada tips dan petua tuan-tuan. Saya pun tak tahu doa saya mustajab. Cumanya Sa'ad kata apa? Kalau ikut daripada amalan dia sendirilah, benda yang paling dia jaga, pantang dalam hidup dia lah, iaitu setiap perkara yang masuk dalam mulut dia untuk dimakan, dia akan pastikan sama ada hartanya haram ataupun syubhah. Dia akan pastikan terlebih dahulu. Dan kita boleh faham dekat situ, antara sebab doa Sa'ad bin Abi Waqqas ni mustajab kerana dia tak pernah makan harta yang syubhah ataupun harta yang haram. Dan ini adalah asbab kerana itu doanya mustajab. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dia menjadi ketua panglima Nabi dalam Sariyah Al-Kharar. Dan di dalam peperangan ni tuan-tuan, azan kah? 5 minit lagi. Di dalam Sariyah ni tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia sampai dekat lokasi Al-Kharar, waktu tu terlepas. Dia terlambat sehari. Sebenarnya dia bukan terlambat sehari tuan-tuan. Kita kena faham. Orang Madinah dengan orang Mekah ni dia bukan pergi perang. Tak. Masing-masing ada perisik masing-masing. Semua ada perisik dia. Dia ada mata-mata dia tuan-tuan. Jadi setiap perisik ni dia akan memberikan laporan kepada kamp dia. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dia ada dia punya perisik dia. Orang Mekah pun ada perisik dia. Cumanya waktu mereka hampir bertembung tu, mungkin perisik daripada kalangan orang Mekah telah maklumkan kepada barang dagangan orang Mekah, orang Madinah sudah keluar. Jadi kita mungkin tak tidur malam, kita kena lanjutkan perjalanan. Sebab itu bila Sa'ad bin Abi Waqqas sampai dekat satu tempat yang dia target untuk bertembung dengan barang dagangan orang Mekah, waktu tu tengok orang Mekah dah terlepas. Saya bayangkan macam ni tuan-tuan. Kita duduk USJ tuan-tuan. Ada orang datang daripada Melaka nak singgah ke USJ ni. Kita dah boleh agak. Perjalanan daripada Melaka ke USJ ni dalam sejam setengah. Betul tak? Kita boleh agak. Jadi kita tengok jam, oh sejam setengah ni sempat lagi Zuhur ni.
Sekarang baru pukul 12. Zuhur nanti mungkin kita sempat, lepas Zuhur nanti kita jumpa lah ni. Tengok-tengok tuan-tuan, pukul 12, 1 dah sampai dah. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab kawan ni pecut kereta dia, laju, dia sampai lebih awal. Begitulah kita punya satu perumpamaan. Yang mana dagangan Quraisy ni, dia lebih cepat melalui kawasan yang agak-agak untuk bertembung dengan Sa'ad ni sebab mereka mempercepatkan perjalanan mereka. Jadi waktu ni tak berlaku juga perang, tapi menjadi satu pengajaran kepada tentera-tentera Islam supaya menjadi lebih cekap. Sebab itu saya sebutkan tadi, 8 perang sebelum berlaku perang Badar ni tuan-tuan, ini semuanya adalah latihan ketenteraan. Okay? Semuanya ni adalah latihan ketenteraan. Dan pengajaran yang kita boleh belajar apa tuan-tuan? Kalau kita lalui satu hari itu dengan banyak perkara yang baik, ambillah hari itu sebagai satu pengajaran lah. Tapi kalau kita lalui sesuatu itu dengan kegagalan, ambillah ia sebagai satu pendidikan. Maksudnya tak ada apa kerugian pun. Kalau kita berjaya, alhamdulillah. Kalau kita gagal, jadikan pengajaran. Dua-dua menjadi manfaat. Okay? Dan itu yang berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Okay. Selepas perang ni tuan-tuan, tutup. Tak ada berlaku perang. Sebab apa? Sebab waktu itu mereka telah masuk kepada bulan-bulan haram. Mereka dah masuk ke dalam bulan-bulan haram. Dan bulan haram ni adalah bulan yang tidak ada berlakunya peperangan. Orang Arab menggelar bulan Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram ini adalah sebagai Syahrul Asam. Bulan pekak kata dia. Bulan pekak. Sebab apa? Sebab bulan pekak dipanggil kerana bulan itu tak dengar lagi pergaduhan, tak dengar lagi perselisihan dan tak dengar adanya peperangan dalam kalangan mereka. Okey, ini namanya bulan Syahrul Asam. Okey. Habis peristiwa ni tak berlaku perang dan dia bertembung pada perang tahun yang kedua Hijrah. Dan dia bermula iaitu pada bulan Safar. Bulan Safar. Sebab bulan Muharram bulan kita kata bulan haram. Jadi bulan Safar tu bukan lagi bulan haram. Bulan Safar ini baru berlaku perang yang keempat. Dan perang ni tuan-tuan yang berlaku pada bulan Safar tahun kedua Hijrah, inilah perang pertama yang Nabi keluar. Kalau orang tanya pada kita, bila Nabi keluar berperang, bukan jawapannya perang Badar tuan-tuan. Tapi perang pada bulan Safar tahun kedua Hijrah dikenali sebagai Ghazwah Al-Abwa. Ghazwah Al-Abwa. Inilah perang pertama yang Nabi hadir menjadi ketua panglima perang. Okey, perang Al-Abwa. Okey. Perang ni tuan-tuan dia ada dua nama. Perang Nabi pergi yang pertama kali ni dia ada dua nama. Satu namanya perang Al-Abwa, satu lagi namanya perang Waddan. Kenapa ada dua nama tuan-tuan? Al-Abwa nama daerah, Waddan nama kampung. Kalau kita dalam bahasa kita tuan-tuan, sebenarnya perang Waddan di Abwa. Tapi orang Arab dia tak ada istilah macam itu kan. Dia panggil perang Abwa sebab merujuk kepada daerah berlakunya perang. Tapi kalau lebih spesifik lagi, iaitu perang Waddan. Sebab Waddan ni nama kampung. Kampung yang berlaku peperangan tersebut, iaitu di kampung Waddan. Okay? Jadi dua nama ni popular, perang Waddan ataupun perang Al-Abwa. Perang ni tuan-tuan, dia berlaku berhampiran dengan kota Madinah. Okay, alright, kita bagi lalu azan isyak dulu. Okay, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak ambil masa panjang tuan-tuan, tambah sikit je. Okay, perang yang keempat ni tuan-tuan, perang yang pertama yang Nabi SAW hadiri dan dikenali sebagai Ghazwah. 3 daripadanya disebut Sariyah, tapi yang keempat ni disebut sebagai Ghazwah. Dikenali Ghazwah Al-Abwa ataupun Ghazwah Waddan. Apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi SAW keluar daripada kota Madinah dan Nabi SAW membawa 70 orang sahabat Nabi sebagai tentera. Dan 70 ini juga adalah khusus kepada tentera Mekah. Maksudnya sahabat-sahabat Muhajirin, orang Ansar tak terlibat. Orang Ansar ni dia mula-mula terlibat pada peperangan Badar. 8 perang yang awal ni semua yang terlibat adalah kalangan orang Mekah. Kalau tuan-tuan tengok tuan-tuan, bilangan tentera Nabi ni makin lama makin sedikit. Mula-mula yang tadi keluar 300, kemudian dia keluar hanya puluh-puluh. Sebab apa? Nabi dan para sahabat belajar sesuatu. Okay? Sebab kita hanya nak buat Roblox saja. Kan, nak buat sekatan. Jadi tak memerlukan kepada angka tentera yang ramai. Okey. Baik, Nabi SAW tuan-tuan dia keluar dan Nabi melantik Sa'ad bin Ubadah menjadi pemangku khalifah. Minta maaf, bukan pemangku khalifah lah. Kita kata pemangku pemerintah di kota Madinah. Kenapa Nabi melantik Sa'ad bin Ubadah? Kat sini kita pun kena kaji juga.
Nabi takkan lantik orang sebarangan. Kita tahu Nabi SAW sangat teliti untuk melantik seseorang agar duduk di posisi yang tepat. Kenapa Sa'ad bin Ubadah, tuan-tuan? Sa'ad bin Ubadah ni dia ada beberapa kelebihan. Sa'ad bin Ubadah ni dia ada beberapa kelebihan. Pertama, Sa'ad bin Ubadah ni dia adalah orang Ansar. Dia bukan orang Mekah. Nabi tak nak yang naik, yang memangku kota Madinah ketika itu orang Mekah. Sebab nampaklah macam Nabi angkat kroni. Saya minta maaf tuan-tuan. Ni nak bahasa mudah je. Bukan kita nak cakap Nabi sekian-sekian. Tidak. Ni nak bagi mudah faham je. Kalau tidak orang akan tuduh. Nabi SAW nampak sangat lah. Orang tempatan ada, dia angkat orang luar pula. Kita faham. Kat situ ada satu benda yang Nabi ajar kita. Jadi Nabi angkat Sa'ad bin Ubadah, orang tempatan. Dan Sa'ad bin Ubadah ni juga adalah pemimpin Khazraj. Maksudnya dia bukan orang biasa, tuan-tuan. Tetapi dia juga dahulu sebelum Islam adalah sebagai seorang penguasa juga. Tapi hanya pada puak dia lah, daripada suku Khazraj. Okay, suku Khazraj. Yang berikutnya, tuan-tuan, kelebihan Sa'ad bin Ubadah ni juga di antara pemimpin-pemimpin Aus dan Khazraj yang dalam kalangan Ansar ni, kelebihan dia juga iaitu dia ni ada satu bisnes, bukan bisnes lah, dia juga ada barang dagangan dia. Dan dia pernah mengikat barang dagangan dengan orang-orang Mekah, iaitu Jubair bin Mut'im dan juga lagi seorang sahabat, minta maaf, lagi seorang orang Mekah tu saya tak ingat nama dia. Tapi Jubair bin Mut'im ni adalah orang Mekah. Kita kenal. Bapa je Mut'im bin Adi ni salah seorang daripada penguasa Mekah. Jadinya kita boleh cakap lah, tuan-tuan, Sa'ad bin Ubadah ni dia duduk di kota Madinah. Dia ni antara orang penting untuk ekonomi Madinah. Sebab barang dagangan ekspor import Madinah ni salah seorang tokoh dia Sa'ad bin Ubadah. Jadi tuan-tuan boleh nampak keistimewaan inilah menyebab Nabi angkat Sa'ad bin Ubadah ni menjadi pemimpin, pemangku baginda Nabi SAW di kota Madinah. Dan yang lebih utama lagi, tuan-tuan, Nabi angkat Sa'ad bin Ubadah ni iaitu dalam peristiwa Fatu Mekah. Dalam Fatu Mekah, tuan-tuan, Nabi masuk kota Mekah. Masa Fatu Mekah ni dia dalam banyak penjuru. Salah satu penjuru tu yang menjadi pemegang panji adalah Sa'ad bin Ubadah. Itu sebenarnya menunjukkan kepimpinan Sa'ad bin Ubadah ni diakui, dipersetujui oleh baginda Nabi SAW. Kemuncak kehebatan Sa'ad bin Ubadah ni, tuan-tuan, iaitu waktu baginda Nabi SAW wafat, antara calon yang kita kata bersaing dengan Abu Bakar As-Siddiq adalah Sa'ad bin Ubadah. Sahabat-sahabat Nabi SAW ketika itu, orang Mekah cadangkan Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, menggantikan Nabi. Orang Madinah pula mencadangkan Sa'ad bin Ubadah. Tuan-tuan boleh faham dekat sini, tuan-tuan. Kalaulah calon ni calon heavyweight lah, tuan-tuan. Kalau yang lawannya itu Abu Bakar As-Siddiq, artinya Sa'ad bin Ubadah ni bukan sebarangan lah. Dia bukan calon-calon kecil-kecil, tuan-tuan. Dia sebenarnya adalah orang yang utama. Cuma mungkin kita tak berapa kenal dia ni, maka kita tak tahu tentang keutamaan dia. Tetapi punyalah penting dia, waktu kali pertama Nabi keluar perang, tinggalkan Madinah, dialah tokoh pertama yang Nabi lantik menjadi pemangku baginda Nabi SAW memimpin di kota Madinah. Okey, di dalam peperangan ini, tuan-tuan, secara ringkasnya, baginda Nabi SAW sampai sahaja dekat Wadan ni untuk buat sekatan kepada tentera-tentera, minta maaf, kepada dagangan-dagangan Quraisy, sampai saja tengok-tengok tak ada, tuan-tuan. Boleh jadi orang-orang yang keluar berdagang daripada kalangan orang Mekah ni telah membatalkan hasrat. Maksudnya sampai tengah jalan, dia tahu baginda Nabi keluar daripada Madinah, dia patah balik. Sebab dalam riwayat sejarah kata apa? Masa Nabi sampai dekat Wadan ni, Nabi duduk beberapa hari, tak nampak apa-apa kelibat pun. Tak bertembung dan tak dengar berita yang mana rombongan dagangan ni telah lintas kawasan ni. Tak dengar. Yang mereka tahu, tak nampak apa-apa dan tak ada apa-apa yang berlaku. Jadinya, tuan-tuan, boleh jadi mereka berpatah balik. Dia dah keluar Mekah, dengar Nabi dah keluar, mereka patah balik. Boleh jadi berlaku. Jadinya Nabi SAW pada saat tersebut, Nabi tak hanya pergi dan Nabi balik, tapi Nabi jadikan perjalanan itu lebih bermanfaat, iaitu Nabi telah mengikat perjanjian damai dengan kabilah yang duduk dekat kawasan Wadan itu, namanya iaitu kabilah Ad-Damri. Kabilah Damri ni, tuan-tuan, dipimpin oleh seorang pemimpin namanya Amru daripada kabilah Bani Damri ni. Jadinya apa yang berlaku iaitu kabilah ini setuju menjadi sekutu kerajaan Islam Madinah. Bila setuju, tuan-tuan, baginda Nabi SAW tak bimbang dah. Kawasan Wadan
sudah duduk di bawah wilayah kerajaan Islam. Jadi selepas ni, laluan ni dah jadi laluan tertutup lah untuk orang-orang Mekah. Orang Mekah dah mula rasa bimbang. 4 laluan ni, 4 sudah ditutup. Ada lagi laluan yang lain tuan-tuan. Tapi laluan-laluan yang lain selepas ini adalah laluan-laluan bukan laluan utama. Mungkin kita boleh kata laluan-laluan tikus tuan-tuan. Yang utama ni semua dah ditutup oleh baginda Nabi SAW. Punyalah kuatnya tentera Islam waktu tu, Nabi stay dekat Wadan ni selama 15 hari. Tidak ada satu pun serangan daripada orang-orang Quraisy. Okey, insya-Allah tuan-tuan kita akan jumpa lagi pada bulan hadapan, dan insya-Allah kita akan bincang di dalam peperangan Ghazwah Bu'ad. Ghazwah Bu'ad ni adalah ghazwah yang berlaku pada zaman Nabi dan Nabi menjadi ketua panglimanya. Insya-Allah wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.